forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan atau respon daripada Datuk Seri Jamil Khair berkenaan soalan jika tidak memilih satu parti dan kita tidak dilihat Islam dan tidak dilihat bersama perjuangan Islam. Okey, mari kita dengar jawapan daripada Datuk Seri Jamil Khair. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Tidak memilih satu parti tu, maka kita tidak dilihat Islam dan kita tidak dilihat bersama perjuangan Islam. Komen tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Azizan selaku moderator pada malam ini. Terima kasih kepada Datuk Dr. Mujahid yang berhormat, tahniah kerana dilantik sebagai senator. Pada malam ini kita membicarakan satu tajuk yang sangat besar, dan tajuk ini kalau disilap salah tafsirkan dia menjadi sangat sensitif kepada masyarakat. Sebab kita membicarakan soal Melayu, kita membicarakan soal Islam, dan kita membicarakan soal yang berkaitan dengan kepercayaan dan sebagainya. Kita membicarakan soal yang sehingga sampai menyebabkan ini yang menjadikan dua imam ni. Ini yang menjadikan makanan sembelihan yang jadi tak sah ni. Tapi kalau kita pergi market, Prof, kalau kita pergi di market, yang jual ayam, potong ayam di market tu banyakkannya ialah Bangla. Kalau diukurlah kerana partinya sah tak sah ayam disembelih tu, maka Bangla ni bukan dia parti apa pun. Dia parti daripada di sana dia dengan di tempat Bangladeshnya, untuk apa parti yang mereka dokong. Tapi masalah kita ni terlampau menghambat sehingga sampai terpaksa imam jadi dua orang. Saya punya pengalaman yang sangat unik waktu pelahaya kecil, waktu saya selepas saya dilantik sebagai menteri, waktu pelahaya kebetulan PRK di apa Pasir di Pulau Pinang, Matang Pasiang, akibat kematian wakil rakyat daripada PAS. So kebetulan pilihan raya kecil itu dibuat di dalam bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan. Ya. Jadi satu masjid kita pergi untuk nak bersemayang tarawih di situ, sebab kebetulan di kawasan yang berdekatan tu akan diadakan ceramah untuk PRK. Jadi saya pergi semayang di situ, dan ialah oleh kerana mungkin barangkali imamnya dan sebagainya, dia minta untuk saya mengimamkan semayang tersebut. Tapi dalam masa yang sama, this is my true own experience, ada satu lagi imam di koridor pada hari dan malam yang sama semayang tarawih. Jadi Profesor, saya fikir mungkin barangkali imam pun mengambil langkah yang betul. Dia mengimamkan solat Isyak. Jadi solat Isyak tu satu imam. Tetapi waktu semayang tarawih sudah jadi dua imam di koridor satu imam, yang saya tahulah imamnya itu kerana berdasarkan kepada baju dan warna baju yang dia pakai, serban dan warna serban yang dia pakai. Jadi Dr. Azizan, ya, saya melihat ini satu suasana yang sebenarnya sangat tidak baik untuk kita dan sangat memecahkan di kalangan umat Islam. Dan saya melihat bahawa ini kebetulan Prof beritahu kata ni, yang tak pernah kita jangkakan, dulu lawan sekarang kawan. Itu istilahnya. Tapi istilah Kedah tambah sikit, kalih bagi sama. Kalih bagi sama ialah pasal kita sekarang di Kedah, PH adalah pembangkang dan sebelah PN adalah kerajaan. Jadi bila di pusat lain, di negeri lain, dia jadi tak berapa nak cantik. Jadi kalau apam balik itu pun dia kena bagi sama-sama. Belah sini pun sama, masak elok. Dia kata ikan kalau kita goreng sebelah tu bagi kalih bagi sama, bagi elok kan. Jadi baru masak ikan tu dapat makan dengan sedap. Sebab kalau sebelah tak masak, sebelah masak pun tak sedap juga. Ataupun kalau sebelah hangit, sebelah tak sedang molek pun tak elok juga. Kena kalih bagi sama-sama supaya masak elok. Jadi saya kempen sikit lah untuk orang Kedah nak ni. Tapi saya nak beritahu, walaupun dulu lawan, tetapi saya dah ingat lagi, masih ingat waktu PRU yang ke-14 kita kalah, Barisan Nasional kalah. Yang berhormat Dr. Mujahid jemput pergi ke pejabat, majlis serah menyerah jawatan.
Padahal pada waktu tu saya disiasat oleh pelbagai pihak dah. SPRM panggil, Bukit Aman panggil, dengan lembaga hasil panggil, nak tanya macam-macam ni. Tapi saya menghormati Dr. Mujahid untuk pergi ke pejabat Majlis Serah Melerah Jawatan, dan memang kita tak ada jawatan pun dah. Di bahagian pun dah kalah, di parlimen pun dah kalah, di sini dah bukan kerajaan. Tapi saya nak bayangkan, inilah model yang sepatutnya kita bawa. Kita berbeza politik, tapi bukan soal berbeza akidah. Tapi kalau sampai jadi macam di SIK, ada orang yang bergelar ketua pemuda daripada SIK, PAS lah senang saya sebutkan, buat sehingga sampai sanggup untuk mengatakan siapa yang pangkah PAS masuk syurga, yang pangkah Barisan Nasional, yang pangkah PH dan sebagainya ni masuk neraka. Jadi kalau inilah yang hak menjadi penentuan kepada kita, saya ingat Dr. Mujahid pun sangat terkesan dengan pengalaman yang telah pun dilalui terdahulu semasa dalam PAS. Kemudian apabila keluar daripada PAS, saya masih ingat lagi saya berada atas kerusi sebagai menteri menjawab soalan di parlimen. Soalan yang Dr. Mujahid tanyakan pada waktu tu, sebab waktu tu beliau mana? Dia tanyakan kepada saya, "Tok, apa pandangan terhadap hadis Nabi yang mengatakan yadullah fauqa jamaah?" Tangan kekuasaan dan juga rahmat kasih sayang Allah tu, dia berada di atas orang yang berada dalam jamaah. Adakah maksud jamaah itu nak ditafsirkan kepada jamaah parti politik ataupun jamaah yang dimaksudkan bagaimana? Ingat lagi tu. Saya masih ingat soalan tersebut. Ingat lagi soalan. Kerana pada waktu tersebut, apabila amanah berada di luar daripada PAS, amanah sudah dilihat bahawa parti yang keluar daripada jemaah dan dihukumkan supaya dengan jemaah itu tidak akan mendapat rahmat Tuhan, tidak akan mendapat pertolongan Tuhan, dan jemaah yang dimasukkan ialah parti. Sedangkan yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah berbeza. Dan pada waktu tersebut saya mengambil jalur yang sangat neutral, sebab kita melihat bahawa fabima rahmatin minallahi lintalahum, dakwah ini ialah kalau Nabi kasar, kalau Nabi tu keras, kalau Nabi tu menghukum semuanya sekali, kita ni disebutkan bahawa kita adalah juru dakwah, juru penyampai, laisal qudah, kita bukan ni penghukum. Tapi pendekatan yang kita bawa pada hari ini adalah sebagai penghukum, dan inilah yang boleh menyebabkan Melayu akan pecah, Melayu akan rosak. Kenapa tidak kita boleh saling menghormati? Ambil contoh yang mudah tadi, beliau sebagai kerajaan, saya ingat kalau dia panggil pada waktu tersebut nak serah menyerah, saya kata ambil lah sendiri dah, kerajaan pada ambil dah, apa serah-serah lagi dah. Carilah tak, file sendiri. saya juga mengambil jalan menghormati seorang menteri yang menjemput untuk serah menyerah, walaupun pada waktu itu dengan penuh gundah gulana kita pergi dalam keadaan kekalahan. Kan? Dengan sedang timbalan disiasat sekali, dengan timbalan sekali. Dengan timbalan sekali pergi Datuk Ashraf. So maknanya kalau jalur ini kita dapat ambil, inilah ruang dakwah untuk mengangkat dan juga untuk memartabatkan Melayu Islam yang ada di negara Malaysia. Terima kasih, bro. Okey, tonton komen saya ialah berkenaan parti dan parti ni. Kita ini hidup di dunia ni, parti politik ni hanyalah wadah perjuangan saja. Islam ni, untuk kita di Islam, kita kena mengikut Al-Quran dan hadis. Itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan Al-Quran dan hadis kepada satu parti. Allah menurunkan Al-Quran untuk semua umat manusia kat dunia ni. Jika kita lihat di Mekah ke, di Madinah ke, di Turki ke, di Arab Saudi ke, mana ada parti. Dia orang mana pun, habis tu dia orang tu dekat mana? Tak ada parti yang orang cuba contoh, dia orang cakap tak ada parti PAS macam kat Islam ni. Tak Islam ada orang. Tak ada orang macam tu. Sebab kita hidup ni mengikut Al-Quran dan hadis. So, pada semua Islam ni, kita kena perbetulkan cara pemikiran kita. Kita hidup ni kita kena ikut Al-Quran dan hadis. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.